Panggil makanan-makanan, stok dalam makanan tu tak tahu bila berlaku. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Walaupun sekarang lah ni kita duk kata raidai tak ada kekurangan, tetapi bukan harta tu kurang dak. Kemahuan kita bertambah lebih daripada harta kita ada. Hak tu. Sebab kalau kita nak banding dengan harta kita daripada asal mula, daripada tidak ada gapo sekarang sampai sekarang ni, banyak dah. Tapi oleh kerana kemahuan kita tidak berkesudahan, mai miti sinsut. Jadi kita bahasa kata tak cukup. Nah, dan juga berkurangan buah-buah kayu dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah suatu percobaan. Dan orang yang paling banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia biasa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Perangai adab sahabat apabila bertanya kepada Rasulullah, Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Manusia jenis mana yang banyak dicoba oleh Allah? Manusia jenis mana yang banyak bala sekali? Bala'an, ashaddu bala'an, bersangatan bala ni. Manusia jenis mana ya Rasulullah? Sa'ad bin Abi Waqqas dia tanya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab kata, al-anbiya, nabi. Jadi nabi, hak Tuhan turun bala banyak sekali di kalangan manusia ni, nabi. Bukan tak haji, bukan baba, bukan pak ngoh, bukan pak cudak. Nabi yang orang yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala bawa turun bala, al-anbiya, para nabi. Summal amsalu fal amsal, kemudian orang yang turut jejak langkah nabi daripada bawah, daripada run, turun mari. Maknanya orang-orang yang soleh, orang yang sedih, orang yang menyahuti seruan dan duduk turut, orang panggil apa dia, perjalanan nabi. Orang lagu ni maka dia akan dicoba semua. Cuba kita tengok sirah Nabi sallallahu, Nabi para al-anbiya salawatullah alaihim ajma'in, bermula daripada Nabi Adam, mari pada Nabi Nuh. Nabi Nuh, beratus-ratus tahun dia duduk berdakwah, dia ajak orang lain, tiba-tiba anak dan isteri dia tidak beriman. Betapa orang panggil rengkut dan duk kena, orang panggil tohmah, duk kena cemuhan daripada masyarakat. Nabi Nuh ajak orang, pandai ajak orang, tapi bini dengan anak tak boleh nak ikut. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Ini tekanan. Beratus-ratus tahun orang yang beriman hanya puluhan orang saja. Juga adalah satu penekanan. Rengkut dan kepada Nabi Allah Nuh. Juga Nabi-Nabi Allah lain, terutama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang merupakan Abul Anbiya, bidaheng bandar Nabi, bapak segala Nabi. Anak cucu dia ni jadi Nabi habis. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tetapi dalam kehidupannya dipenuh dengan percobaan, dipenuh dengan bala. Terutamanya bala dalam keluarga. Nabi Allah Ibrahim duduk berdakwah untuk nak menyeru kepada tauhid, tak sewi sembah kepada berhala. Tiba-tiba ayah dia sendiri jadi tukar buat berhala. Bagaimana perasaan kalaulah kita tu berada di tempat Nabi Allah Ibrahim? Lagu mana? Sangkom nak mai wican kita, lagu mana? Anak yang mengajak bertauhid, tetapi pak duduk buat apa dia berhala. Jadi tukar berhala. Tukar buat berhala, nakpan, tewaru. Jadi di situ adalah tekanan. Dan banyak lagi cobaan-cobaan Nabi Allah Ibrahim, seperti mana yang kita tahu, dilontar dalam telaga api, berdepan dengan kuasa Namrud, dan berdakwah dengan sebatang kara, dengan seorang diri. Kesemuanya ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim dengan tabah.
Demikian juga Nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kesemua para Nabi itu ada siapa kena gergaji, siapa belah, ada kena kerak tekak, ada kena diejek, dihina, dan Nabi yang paling teruk sekali diuji dan dicoba ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakat boleh tahu belaka kisah-kisah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masa dia hijrah. Kesemuanya ini dipenuhi dengan ujian. Kerana apa? Kerana kaedah mati. Kaedah mati daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan menguji orang yang dia kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila dia kasih kepada satu kaum, maka dia akan mencoba kaum itu. Coba. Totsab. Orang kita pun biasa ya. Daripada orang makan gaji, cak daripada C3 nak naik C4, nak naik C5, C6, daripada acan nak jadi sastracan, nak jadi doktor, nak jadi ลื่อนขั้น tamneng, dia akan dicoba, dia akan diuji, dan dia kena buat raingan untuk nak menentukan kata dia tu layak ke tak, nak naik jadi C5, nak jadi po'o, nak jadi apa dia pucoi sasacan, rong sasacan dan sebagainya. Dia akan diuji dengan ujian-ujian. Jadi apabila dia lepas ujian ini, maka dia akan diberi orang panggil gelaran-gelaran yang tertentu. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menguji manusia, hamba-hamba dia. Mana-mana manusia yang dia uji, maka kita tahulah kata dia Allah SWT kasih pada orang itu. Nah, cinta kepada orang itu. Dan ujian Allah tujuannya ialah semata-mata nak mengkifaratkan dosa. Allah hak ni hak besar. Kita tak tahu, kita tak khabar. Kata Tuhan uji kita ni, Tuhan semata-mata mau membersihkan, mengkifaratkan, menghapuskan segala dosa kita. Nak hapus dosa. Seperti mana yang dalam hadis. Seorang mukmin, Allah SWT mengkifaratkan dosa dia, ujian dia, sehingga siapakah duri dia duduk jijak pun, duri itu menyebabkan pahala apa dia dosa dia tu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah duri. Nah, sakuk sikit, kita pergi sepak benda, kita pergi jijak kaca. Nah, apa saja benda hak kecil-kecil itu, bagaimana kita nak berasa kata ini adalah ujian Allah, dan bagaimana kita nak ambil ujian ini supaya boleh jadi pahala kita yang berlipat ganda pada hari akhirat. Nak saksum kuam di hak kita nak buat lagu mana. Hak ni terhenti kepada kita masing-masing. Sebab itu setiap kali kita terima ujian, setiap kali kita terima kesusahan, pertama kali yang kita kena tahunya, selain pada kita bersabar, bertawakal, maka kita kena sebut kata Allahumma ajurni fi musibati, ataupun Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, memberikanlah pahala dalam musibah ini, dalam ujian ini. Wa akhlif li khairan minha, dan kamu beri ganti lebih baik pada mu ambil gapo, mu ambil rumah, mu ambil harta benda, mu ambil anak isteri, mu ambil apa segala macam hak yang aku sayang, tolong mu ganti benda hak lebih molek lagi. Ini adalah doa-doa di antara doa apabila kita mendapat ujian. Ya, sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita tahu, selain daripada nak mengkifaratkan dosa, Allah juga Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat. Tuhan nak angkat darjat kita sama di atas dunia ataupun di hari akhirat nanti. Kesemuanya ini adalah hikmah-hikmah kita dalam menerima ujian, terutamanya apabila kita bersabar. Sabar ni terutama sabar dalam ujian. Sabar ada 2-3 jenis, dan rukun sabar ada 3 rukun.
Siapa-siapa yang tidak boleh buat satu rukun daripada rukun sabar ni, maka sabar dia tak sah. Sabar dia pen moka, sabar dia cai medan. Lagu mana? Dia kena sabar pada hati. Hati dia kena tenang. Hati dia kena kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un wa la'allahum yatadarra'un. Kena kembali kepada Allah. Pada peringkat mula-mula, nati rek ti dia don bot tatsar. Dia kena berpegang terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma kataballahu lana. Ini adalah Tuhan tentu dah pada kami. Nak katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Lagu mana kita nak boleh ajar puak-puak kita apabila datangnya benda-benda yang kita tidak suka tu, kita nak terloncat dalam mulut kita tu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ataupun qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kita tak ada salah gitu, tak ada salah gini, tak ada kata kalu tu, kalu lagu ni. Tak. Ini adalah semata-mata kalau benda tu berlaku dah, itu adalah takdir dan qada-qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Iman kita. Hati kita tenang. Hati tenang. Apabila hati tenang, mulut juga kita tenang. Mulut tenang. Tak ada kecek gapo. Lalu kena ingat molek mulut tenang dah, tak kecek dah, tapi nyagi bubuh dalam Facebook pula dah. Tulis dalam Facebook. Sakit kepala tulis dalam Facebook. Anak tak nera tidur tulis dalam Facebook. Nah, macam-macam. Duit tak ada tulis dalam Facebook. Ini menyatakan bahawa dia tu tidak tenang dalam percakapan dia. Hati tenang, mulut tenang, tak ada nak boyak ke orang gapo dak, bersabar, dan anggota juga tenang. Awak dia tu pun tenang. Tak ada pasal jenis duduk mucung, tak ada masa muka, tak ada terje, tak ada pasal jenis duduk tapa pipi, tak ada pasal jenis duduk soyok baju, duduk ngenak bare-bare apabila dia marah. Jadi apabila seseorang itu boleh jaga hati tenang, mulut tenang, anggota tenang, maka cukuplah rukun dia. Rukun orang panggil rukun sabar. Siapa-siapa yang tak cukup rukun ni, maka sabar dia tak sah. Sabar dia tidak sempurna, dan hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menilai dia. Oleh demikian, ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita menghayati sunnatullah fil ibtila, sunnah Allah dalam masalah ujian. Kita tahu bahawa itu adalah takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita dan untuk mengangkat darjat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Apa yang berlaku di tempat kita seperti mana yang kita tahu. Dah 2 minggu lepas berlaku di Munduk, letupan bom yang menghancurkan segala yang ada, ya, terutamanya berjakit sampai ke 2-3 kilo. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Dan ini kita juga boleh sebut kata ini adalah satu ujian, bala. Dan bala ini bukan hanya tertumpu kepada penduduk Munduk saja. Bukan tertumpu kepada orang-orang hak kena utuh rumah mati, orang-orang mati kehilangan sanak saudara dan orang yang saya. Tak, tetapi ini adalah satu ujian yang amat besar, satu kamtian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengajar kita. Banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh, tetapi cuba kita tengok
apakah hikmah yang paling tinggi, paling besar yang Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada masyarakat kita? Nara tani jalan ni punca daripada mana? Sudah tentu sebulak suara kita mengatakan bahawa punca ialah daripada api mercun. Dok, mai, pratat, peluk daripada situ. Dan cuba kita tengok kepada masyarakat kita. Adakah kita boleh berhenti kedap lagi? Adakah kita berasa boleh ambil pengajaran, ambil iktibar kedap lagi dengan kejadian ini? Kejadian yang menggemparkan dunia, kejadian yang amat dahsyat, kejadian yang tak ubah seperti mana kiamat, kejadian yang tidak pernah kita lihat tetapi berlaku. Tujuan dasar ataupun headphone, kerana gapo hak besar puncanya ialah daripada api mercun. Dan cuba kita tengok bagaimana adat resam orang 3 wilayah ni mengguna api mercun, terutamanya pada pagi raya Aidilfitri, pada malam raya, terutamanya esok nak raya malam ni. Lagu mana cuba kita tengok 3 wilayah. Saya tidak menentukan kata orang Nara saja, tapi Taning, Nara Jala, 3 wilayah. Cuba kita tengok dan cuba kita berjalan tengok malam tu, malam raya, apabila malam raya, cuba kita naik kereta daripada Jalan mari Taning, daripada Taning Gigolok. Apa yang kita dengar dan apa yang kita saksi? Jawapannya ialah pada malam itu dipenuhi dengan suara-suara macam bong, suara-suara macam suasana dalam peperangan. Siapa kau kereta kena berhenti gapo? La haula wala quwata illa billah. Adakah ini adat Melayu kita yang sepatutnya kita kena berpegang teguh, yang kita kena anurak, yang kita kena jaga? Ataupun ini adalah budaya orang lain yang kita mesti guna suasana seperti ini, terutamanya hijrah pada tahun ini 1445 ini, untuk kita nak hijrah, nak tinggal, nak hakis, nak pupus orang panggil adat resam yang negatif ini, yang mana hanya khas kepada 3 wilayah ni saja. Orang kot Segara Patelung tak kena, orang Islam di Nakhon, di Surat tak kena, di Phuket tak kena, orang Islam di Chiang Mai, di Bangkok jauh sekali. Mereka tidak pernah mendengar suara-suara seperti ini. Tetapi pak kita 2000 masjid, 2000 cumcun. Cuba bayangkan sekiranya tiap-tiap cumcun, tiap-tiap komuniti itu diduduk guna, beli, bedik, ketah. Habis satu cumcun 1000 kok, 2000 cumcun 2 juta kok semalam. Hak tu ambil paling murah, paling sikit sekali dah. 2 juta kok, 4 juta kok semalam untuk kita nak pergi memuaskan nafsu, untuk nak mendakwa Quran kata leute dek-dek, nak Quran kata dek cak senuk senan pen arai pai. Tu ya tujuan kita. Kita tak tahu kata duit 2 juta ataupun 4 juta semalam ni, apa yang kita boleh buat? Kita tak tahu duit 4 juta, 5 juta yang kita hangus, yang kita bakar pada hari malam tu, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan disoal ni. Anak-anak yatim, orang-orang pakai miskin, orang-orang tak ada rumah. Nah, orang-orang yang tidak ada makanan, banyak lagi tadika, hak tak ada papai hitam, tak ada meja, tak ada khisi. Tiba-tiba kita hidup bazir duit sebanyak 2 juta, 3 juta semalam. Apakah benda-benda yang berlaku ini kita boleh sanggup menjawab soalan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita duduk murajaah diri sendiri. Hijrah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu
orang hijrah tu adalah kita hijrah tinggal benda hak Tuhan larang, dan benda ni jelas Tuhan larang jelas. Islam larang, Nabi larang. Kalau kita nak jaga adat istiadat pun kita jaga adat Molek. Bedil Maryam tak ada masalah, bedil sekaligus lepas Maghrib lepas Isyak. Sutir 2 butir untuk nak iklan kata esok raya, tak ada masalah. Tetapi kalaulah siapa kecuruh mengganggu, melakukan orang panggil menjadi sebab untuk nak berlaku perkelahian dan permusuhan, mengganggu orang, siapa ke orang tak boleh nak tidur, siapa ke membazir barang-barang, barang-barang apa dia hak rezeki Tuhan beri pada kita. Derah doa suara siang sanan, suara derah ni baca Quran dalam sejik tak boleh. Kalau duk ganggu orang, ingat molek. Baca Quran dalam sejik tak boleh. Haram baca Quran derah dalam sejik. Derah sini maksudnya derah siapa kau ganggu orang, tak boleh. Apatah lagi dengan suara-suara permainan itu. Ini adalah satu kanban pada puak-puak kita dah. Nah, insya-Allah saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada puak-puak kita pakat mari hijrah. Kalaulah hijrah tahun ni 1445 ni, puak-puak kita nara tani jalan boleh hijrah daripada adat resam yang tak molek ni pun, orang panggil klik modal dah kita dah buat hijrah tu. Klik modal insya-Allah. Tapi kalau kita tak boleh nak hijrah lagu ni, maka pengajian, pelajaran, pengiktibaran daripada hijrah kita tu tak ada faedah gapo. Dah kecuali kita buat keramaian lagu tu lah. Untuk nak bagi sang penbot rian tu tak ada. Tujuan hak sebenarnya ialah kita nak sang penbot rian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.